Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6 dengan tema yang pertama iaitu Istimewanya Keluargaku, Unit 2, Satu Keluarga, Dua Budaya. Manakala tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah Rahsia Kebahagiaan, Standard Pembelajaran 2.3.1. Semua dah sedia? Standard Pembelajaran 2.3.1 ialah membaca sesuatu bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat dan ragam ayat secara mekanis. Objektif pembelajaran pula ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membaca teks yang mengandungi pelbagai jenis ayat dan ragam ayat secara mekanis dengan betul. Manakala kriteria kejayaan pula, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid boleh membaca teks berdasarkan perenggan yang mengandungi pelbagai jenis ayat dan ragam ayat dengan mekanis secara individu. Kemahiran bahasa yang akan kita pelajari pada hari ini ialah kemahiran membaca. Murid-murid boleh buka buku teks halaman 8. Dah sedia semua? Mari kita mulakan. Baik murid-murid, kita mulakan dengan aktiviti kita yang pertama iaitu membaca dan memahami teks yang mengandungi pelbagai jenis ayat dan ragam ayat. Di dalam aktiviti ini, cikgu perlukan kamu untuk membaca petikan bersama-sama dengan cikgu. Kamu baca dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Kita baca sama-sama ya. Baik, kita lihat dahulu grafik yang diberikan. Berikut merupakan gambar di mana Ruben pergi ke rumah sahabatnya Hadif. Di hadapan pintu rumah Hadif, Ruben telah disambut oleh ibu Hadif. Berlaku sedikit perbualan di hadapan pintu. Baik, kita baca dulu perbualan yang berlaku di antara Ruben dan ibu Hadif. Kita mulakan ya. Oh, Ruben rupa-rupanya. Jemputlah masuk. Terima kasih, makcik. Bolehkah kamu ceritakan keunikan keluarga kamu? Dan agak-agak kamu Ruben jawab tak? Ruben akan jawab, tetapi kita akan baca apa yang Ruben ceritakan di dalam petikan. Baik, kita baca petikan. Keluarga saya mengamalkan dua budaya yang berbeza, iaitu budaya India dan budaya Cina. Walau bagaimanapun, hal ini tidak mendatangkan masalah kepada kami. Keluarga kami hidup bahagia. Kami dilimpahi kasih sayang. Baik, selesai perenggan pertama, kita masuk perenggan yang kedua. Apakah rahsianya? Rahsia kebahagiaan hidup kami ialah sikap toleransi dan saling memahami. Jika kami dilanda masalah, kami hadapinya bersama-sama. Bak kata pepatah, bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Kemudian kita masuk perenggan yang ketiga. Keluarga kami sungguh harmoni. Walaupun ibu dan ayah saya berlainan bangsa, mereka saling mengasihi. Sudah hampir 15 tahun usia perkahwinan mereka. Perbezaan budaya dan agama tidak merenggangkan kasih sayang mereka. Ikatan kasih sayang antara mereka juga bertambah erat dari hari ke hari. Kemudian kita teruskan dengan perenggan seterusnya. Saya berasa amat bertuah. Hidup dalam keluarga yang berkongsi budaya banyak keistimewaannya. Sebagai contoh, berbagai bahasa dapat saya kuasai. Saya fasih bertutur dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tamil dan bahasa Mandarin. Saya juga dapat bergaul mesra dengan rakan yang berbilang bangsa. Kami menghormati dan mengunjungi antara satu dengan lain. Berikut uraian yang telah diberikan oleh Ruben bagi menjawab pertanyaan Ibu Hadif. Dapatlah kita buat rumusan sedikit daripada apa yang diceritakan oleh Ruben. Ruben ni merupakan seorang anak hasil perkahwinan
dua budaya, dua kaum iaitu India dan China. Reuben mempunyai keluarga yang sangat harmoni, sayang menyayangi. Ibu dan bapa Reuben juga sudah berkahwin selama 15 tahun. Perbezaan agama yang terdapat pada ibu dan ayahnya tidak mendatangkan masalah kepada mereka. Mereka dapat hidup secara gembira dan bahagia walaupun tak sama agama, tak sama bangsa. Okey, baik. Reuben juga merupakan seorang murid yang boleh berbahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tamil dan bahasa Mandarin. Bertuah sungguh Reuben. Jadi ibu kepada Hadif dan juga Hadif sangat terujalah tentang perkara ini. Baik murid-murid, kita masih dalam aktiviti yang pertama, iaitu aktiviti membaca dan memahami teks yang mengandungi pelbagai jenis ayat dan ragam ayat. Baik, petikan yang telah kita baca tadi itu, di dalamnya ada mengandungi satu peribahasa. Jika kamu lihat pada skrin, peribahasa yang diujarkan oleh Reuben ialah bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Pernah dengar tak? Bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Maksudnya kita tengok maksudnya telah cikgu sediakan, mengharungi kesenangan dan kesusahan bersama-sama. Jadi peribahasa ini ditujukan kepada keluarga Reuben. Mereka berjaya mengharungi apa sahaja masalah yang datang bersama-sama. Tidak ada mana-mana pihak di dalam keluarga Reuben yang melepaskan tangan apabila berlaku sesuatu di dalam keluarga mereka. Baik, jadi kamu boleh guna peribahasa ini, iaitu bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Boleh guna, cubalah guna di rumah. Sebelum kita meneruskan aktiviti kedua, kita lihat dahulu beberapa huraian tentang jenis ayat dan ragam ayat yang telah cikgu sediakan. Di dalam ragam ayat terdapat 4 jenis ayat yang berbeza fungsinya. Kita lihat sama-sama. Ayat yang pertama ialah ayat penyata. Ayat penyata merupakan ragam ayat. Kita tengok dahulu maksud ayat penyata. Ayat yang menceritakan sesuatu hal atau memberitahu tentang sesuatu hal. Baik, kita akan gunakan ayat penyata ini untuk menyatakan apa yang kita inginkan, apa yang kita fikirkan. Contoh, kalau cikgu cakap kita melihat kereta di jalan raya, ada sebuah kereta kita lihat di jalan raya, kita cakap kereta itu besar. Itu merupakan ayat penyata yang kita keluarkan daripada mulut kita. Ayat penyata, kita tak tanya, kita tak bertanya, kita tak menengking, kita cakap dengan intonasi yang biasa. Baik, yang kedua ayat tanya. Ayat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Ayat tanya, kita tahulah kalau nak cakap ayat tanya mesti kena guna kata tanya. Kata tanya ada berapa? Nanti cikgu akan ajar dalam kelas berikutnya, tapi cikgu bagi tahu sekali mas. Ba, si, bi, di, bam. Okey, kita ada bagaimana, kita ada apakah, kita ada siapakah, kita ada bila, di mana, berapa, lagi apakah dan mengapakah. Kita ada basi, bidi, bam. Baik, ayat tanya juga kita akan letak tanda baca apa? Tanda soal di penghujung ayat tanya. Itu ayat tanya. Kita tengok sekejap lagi ada tak ayat tanya dalam teks yang kita dah baca sebentar tadi. Baik, ayat yang ketiga yang tergolong dalam ragam ayat ialah ayat perintah. Baiklah, tentang ayat perintah ni cikgu dah sentuh pada pembelajaran yang lalu. Ada berapa ayat perintah? Kita ada 4, iaitu ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan dan ayat permintaan. Baik, kita tengok ya. Ayat yang keempat. Okey, ayat yang keempat yang tergolong dalam ragam ayat ialah ayat seruan. Ayat seruan diucapkan untuk melahirkan perasaan seperti takut, marah, hairan dan terkejut. Sakit juga kita guna ayat seruan, hairan dan sebagainya. Contoh ayat seruan ialah wah,
cantiknya baju kamu. Jadi dalam ayat seruan kita akan gunakan kata seru. Wah, amboi. Lagi? Cheese. Aduh. Bila kita sakit. Baik, dan banyak lagi lah kata seru yang kita akan gunakan dalam ayat seruan. Baik, kita lihat sekejap lagi. Kita akan tengok semula petikan yang telah kita baca. Ada tak ayat penyata? Ada tak ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan? Baik murid-murid, untuk aktiviti yang kedua kita akan mengenal pasti jenis ayat dan ragam ayat. Kita akan kenal pasti dahulu ragam ayat yang pertama, iaitu ayat penyata. Cikgu nak maklumkan di sini ayat penyata sangat banyak di dalam petikan yang kita baca. Malah dalam sebarang petikan yang kita baca dalam karangan ke juga mempunyai ayat penyata yang banyak. Baik, kita lihat petikan. Ada beberapa ayat penyata yang telah cikgu gariskan. Kamu boleh lihat ya. Kita tengok dengan perenggan pertama, ayat penyata yang pertama. Keluarga saya mengamalkan dua budaya yang berbeza, iaitu budaya India dan budaya Cina. Ayat ini dia tak ada tanda soal, dia tak ada kata seru, dia tak ada kata tanya. Jadi ayat ini merupakan ayat penyata. Baik, kita tengok yang kedua yang cikgu garis dengan garisan warna biru. Keluarga kami hidup bahagia. Ini juga ayat penyata sebab tiada sebarang persoalan. Kemudian, kami dilimpahi kasih sayang. Ayat penyata yang ketiga. Seterusnya, keluarga kami sungguh harmoni. Ayat penyata yang keempat. Yang garisan berwarna oranye ialah ayat penyata yang kelima. Ikatan kasih sayang antara mereka juga bertambah erat dari hari ke hari. Kita teruskan lagi. Hidup dalam keluarga yang berkongsi budaya banyak keistimewaan. Itu pun ayat penyata. Ayat penyata yang seterusnya dalam petikan. Saya fasih bertutur dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tamil dan bahasa Mandarin. Ini juga ayat penyata. Seterusnya, saya juga dapat bergaul mesra dengan rakan yang berbilang bangsa. Manakala ayat penyata terakhir yang cikgu berikan di sini, kami menghormati dan mengunjungi antara satu dengan yang lain. Sebenarnya banyak lagi tahu ayat penyata. Nanti kamu lihat sendirilah dalam petikan. Kamu boleh gariskan yang mana satu ayat penyata yang kamu temui. Boleh? Kita teruskan lagi. Masih dalam aktiviti yang kedua. Kita sudah lihat ayat penyata di dalam petikan. Okey, ayat penyata yang sangat banyak di dalam petikan sebentar tadi. Sekarang kita akan lihat ayat tanya pula. Ayat tanya hanya terdapat dua sahaja di dalam petikan. Yang pertama, dia terdapat pada dialog yang diujarkan oleh Ibu Hadif. Kamu lihat cikgu dah bulat warna merah ni. Bolehkah kamu ceritakan keunikan keluarga kamu? Kenapa cikgu cakap ini ayat tanya? Di dalam ayat ini memanglah tak ada apakah, tak ada siapakah, tak ada mengapakah. Tetapi ayat ini merupakan ayat tanya tanpa kata tanya. Kenapa dia ada tanda soal belakang? Ayat ini ialah ayat tanya tanpa kata tanya. Dia tidak menggunakan siapakah, mengapakah. Tapi dia jadi ayat tanya kerana ada tanda soal. Baik, yang kedua, kamu tengok pada perenggan yang kedua yang cikgu gariskan dengan garis berwarna kuning. Apakah rahsianya? Apakah ialah kata tanya? Dan kemudian di hujung ayat ada tanda soal. Baik, boleh ya? Ada berapa di dalam petikan ini? Ada dua ayat tanya. Baiklah murid-murid, seterusnya kita masuk kepada ayat seruan pula. Di dalam petikan ini ada satu sahaja ayat seruan, iaitu ayat yang diujarkan oleh Ibu Hadif. Okey, baik, kita tengok. Apabila tibanya Ruben di hadapan pintu rumah mereka, Ibu Hadif berasa teruja. Kan cikgu cakap tadi, kita boleh guna ayat seruan untuk menunjukkan rasa teruja, rasa takut, rasa terkejut, rasa kagum. Jadi kalau dalam petikan ini, Ibu Ruben menggunakan kata seruan oh. Oh, Ruben rupa-rupanya.
Dan kemudian ada tanda seru. Ayat seruan kita tak boleh baca senada macam kita baca ayat penyata tau. Kita tak boleh cakap Ruben rupa-rupanya. Tak boleh macam tu. Dia kena macam ada intonasi sedikit. Ruben rupa-rupanya. Sebab ayat ini ayat yang menunjukkan Ibu Hadif teruja. Baik, boleh. Dan tak ada lagi dah di dalam petikan. Di dalam petikan ada satu saja ayat seruan. Baik, kita tengok ayat perintah pula. Ayat perintah macam yang cikgu dah ajar pada pembelajaran yang lalu, cikgu dah ajar. Yang kali ini Ibu Hadif menggunakan perkataan jemputlah. Dia menyuruh Ruben masuk ke dalam rumahnya. Jemputlah masuk. Ini merupakan ayat silaan. Sebab dia guna jemput. Jemput maksudnya mengajak. Baik, itu saja ayat perintah yang terdapat dalam petikan. Baiklah murid-murid, kini kita sudah sampai di bahagian akhir pembelajaran kita. Di dalam bahagian ini, kamu perlu membuat latihan yang telah cikgu sertakan. Sila imbas QR code ini untuk membuat latihan. Jika kamu tidak mempunyai peranti yang mempunyai pengimbas, kamu boleh klik pautan yang cikgu beri di bahagian description video cikgu yang ini untuk membuat latihan. Jawab ke semua soalan dan jangan lupa sila rujuk semula video cikgu jika ada bahagian-bahagian pembelajaran yang kamu terlupa atau tidak ingat. Kamu boleh ulang tayang semulalah video cikgu ini. Baiklah murid-murid, sekian dahulu pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di dalam video yang akan datang. Jangan lupa like, share, komen dan tekan butang loceng. Dan kemudian jangan lupa subscribe lah channel cikgu. Bye!